Apa itu pertukaran asing? Iaitu mata wang negara lain yang dimiliki oleh sebuah negara. Kepentingan pertukaran asing, yang pertama membiayai import, yang kedua membayar balik pinjaman negara, yang ketiga membuat pelaburan di luar negara, yang keempat mempertahankan nilai mata wang. A. Menukarkan ringgit Malaysia kepada mata wang asing. Jika seorang pengimport di Malaysia telah mengimport barang elektronik bernilai 896,500 dari Amerika Syarikat, berapakah jumlah mata wang dolar Amerika yang diperlukan oleh pengimport untuk membuat bayaran kepada pengekspor di Amerika Syarikat? Cara penyelesaiannya ialah RM896,000 dibahagikan dengan harga jualan iaitu 4.4290 darab dengan $1 Amerika. Akhirnya nilai tersebut di dalam dolar Amerika iaitu 202,415.895. B. Menukarkan mata wang asing kepada ringgit Malaysia. Jika seorang pengimport Amerika Syarikat mengimport barang bernilai USD 46,000 dari Malaysia, berapakah jumlah mata wang ringgit Malaysia yang diperlukan oleh pengimport untuk membuat bayaran kepada pengekspor di Malaysia? Cara penyelesaian, US dollar 46,000 darab 4.4250 dibahagikan dengan 1 US dollar bersamaan dengan 203,550. Faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang pertama ialah ekspor negara, yang kedua ialah import negara, yang ketiga ialah kadar faedah, yang keempat ialah spekulasi mata wang, yang kelima ialah cita rasa pengguna terhadap barang import. Kesan perubahan kadar pertukaran asing terhadap ekspor dan import negara. Naikkan kadar pertukaran ringgit Malaysia. 1 USD bersamaan RM2.90 berubah kepada 1 USD bersamaan RM2.50. Kesan perubahan. Yang pertama ialah nilai ringgit Malaysia naik. Yang kedua ialah jumlah ekspor menurun. Yang ketiga, jumlah import bertambah. Yang keempat, harga ekspor barang nampak lebih mahal. Yang kelima, harga import barang nampak lebih murah. Dan yang keenam, imbangan dagangan negatif dan kurangan. Penurunan kadar pertukaran ringgit Malaysia. 1 USD bersamaan RM2.90 berubah kepada 1 USD bersamaan RM3.50. Kesan perubahannya ialah nilai ringgit Malaysia jatuh, jumlah ekspor meningkat, jumlah import berkurang, harga ekspor barang nampak lebih mahal, harga import barang nampak lebih murah dan imbangan dagangan positif. Isu semasa terhadap kadar pertukaran asing adalah banyak, tapi kita boleh huraikan dalam 3 faktor, iaitu pertama dari segi politik, yang kedua inflasi dan yang ketiga import dan ekspor. Baru-baru ini, politik negara berada dalam situasi tidak stabil apabila tidak ada satu gabungan yang cukup majoriti 112 kerusi parlimen dalam PRU kali ini. Ini menyukarkan pihak kerajaan untuk membentuk satu kerajaan yang kuat untuk mentadbir negara. Hal ini sekaligus meletakkan kedudukan politik negara dalam suasana tidak menentu. Ini tidak dinafikan sejak berakhirnya PRU ke-15. Negara kita memang lebih banyak berada dalam situasi yang tidak stabil berbanding situasi stabil. Dalam erti kata lain, semasa negara dalam krisis politik, para pelabur lebih memilih untuk tidak berurusan dengan kita. Sebaliknya, mereka akan mengalihkan dan meneruskan aktiviti pelaburan dan perniagaan di negara yang lebih stabil dari segi politik, yang mana dapat beri keuntungan kepada mereka. Inflasi bermaksud kenaikan harga barang yang mendadak dalam suatu tempoh tertentu. Lagi tinggi inflasi negara, lagi cepat mata wang akan susut nilai. Inflasi mungkin berlaku apabila barang import mahal akan meningkat harga menyebabkan inflasi tarikan permintaan perniagaan. Di sini bermaksud harga barang di Malaysia lebih mahal dari Indonesia. Permintaan terhadap barangan ekspor Malaysia jatuh, seterusnya menyebabkan permintaan ringgit Malaysia jatuh. Dalam Carta Akhbar, berita harian bertarikh 17 Mei 2020 menyatakan bahawa ringgit Malaysia mengalami penurunan kerana Malaysia menerima kesan langsung daripada pandemik yang memburuk. Ringgit juga didagangkan lebih rendah berbanding mata wang lain. Apabila ringgit Malaysia menurun, maka kadar pertukaran asing akan meningkat. Hal ini mengakibatkan pasaran minyak turut menerima kesan penurunan harga, menyebabkan impak ekonomi yang besar kepada Malaysia dan negara-negara lain yang turut bergantung kepada hasil minyak. Ini kerana apabila para pelabur menilai kesan
ekonomi daripada COVID-19 mengakibatkan pasaran ekuiti dan minyak global terjejas. Pada minggu kedua Januari 2021, nilai ringgit mulai merosot berbanding dolar AS disebabkan oleh tekanan jualan dalam pasaran domestik yang dicetuskan oleh PKP 2.0. Ramai yang kehilangan pekerjaan, dipotong gaji, terpaksa mengambil cuti tanpa gaji dan sebagainya. Akhir September, nilai ringgit menyusut berbanding dolar AS. Penyusutan ini dipengaruhi oleh peralihan jangkaan terhadap tempoh masa program pembelian aset oleh Rizal Persekutuan serta pengetatan dasar monetari. Dapat beberapa kesan peningkatan kadar pertukaran asing semasa pandemik ini, antaranya mempengaruhi kadar ekspor Malaysia ke luar negara. Ini kerana harga minyak sawit di pasaran dunia yang meningkat disebabkan kenaikan kadar pertukaran asing telah mengakibatkan kurangnya permintaan serta pengeluaran minyak kelapa sawit yang rendah, dan ini menyebabkan ekspor minyak sawit susut sebanyak 0.8% pada ketika itu. Kesan kepada ekonomi berikutan kemerosotan nilai mata wang serantau telah menjejaskan sentimen pelabur. Mata wang yang lemah menjadikan sesebuah negara sangat mudah terkesan dengan inflasi luar, dan apabila ianya berlaku, golongan miskinlah yang paling terjejas apabila harga barangan tempatan meningkat disebabkan tekanan inflasi.